Hai semua, video kali ini kita sambung bincang latih diri 2.7. Okay, sebelum jawab soalan ni, better awak tengok nota dulu. Okay, soalan yang pertama, tentukan jenis punca bagi setiap fungsi kuadratik berikut. Okay, kita kena rakamkan graf dan buat generasi tentang kedudukan graf pada pasti X. Maksudnya ada sedikit penerangan lah. Okay, so untuk slide ni cikgu tunjuk dua, A dengan B dulu. Okay, untuk yang A, kita tengok dulu nilai A dia. So nilai A dia adalah negatif, maksudnya parabola dia bentuk masam macam ni. Okay, lepas tu awak boleh tekan calculator. Okay, bila awak tekan calculator, EQN tu, okay, lepas tu A negatif 3, B 6, C negatif 3. Okay, awak akan dapat kat situ jawapan dia 1 je dia bagi, X sama dengan 1. Maksudnya kita tahulah kat sini dia mempunyai punca yang sama. So, bila awak lukis graf, okay, pasti X, and then dia punya graf kat sini. Dia sentuh 1 je. Satu point je. So, dia punya penerangan, mungkin nak lebih jelas, awak boleh tengok dalam buku teks. Okay, so jawapan ni pun cikgu copy je dalam buku teks, senang. Tapi cikgu explain lah sikit. Okay, fungsi kuadratik mempunyai dua punca nyata yang sama. Okay, dua punca nyata yang sama. Okay, so awak boleh guna calculator tadi. Jawapan dia bagi 1 je, X sama dengan 1. So maksudnya tahulah dia dua punca nyata yang sama. Lepas tu graf ialah parabola. So parabola ni bentuk macam ni lah. Ni parabola sebenarnya. Antara dia masam atau senyum. So yang ni masam sebab A dia negatif 3. Okay, graf apa parabola melalui titik maksimum. So kena explain lah dia titik maksimum. Okay, ni titik maksimum. Okay, titik maksimum dan menyentuh pasti X pada satu titik. Pasti X pada satu titik. Okay, awak boleh tengok buku teks jawapan dia sebenarnya. Cuma cikgu explain kat sini, dia mempunyai dua punca nyata yang sama. Okay, lepas tu dia titik maksimum dan dia menyentuh satu titik saja di pasti X. Ini pasti X. Okay, untuk yang B pun sama je dia punya step. Okay, kat sini graf dia senyum lah sebab positif. Okay, awak tekan calculator. Okay, bila awak tekan calculator, kat EQN tu degree, okay, A 1, B dia 2 dan C dia negatif 3. Okay, awak akan dapat jawapan dia X 1 sama dengan 1 dan X 2 adalah negatif 3. Maksudnya, dia mempunyai dua punca nyata yang berbeza. So, bila awak lukis graf, macam ni lah. Ni pasti X, dia menyentuh 2. 1 dan 2 kat sini kan. Okay, so dia punya jawapan sama juga yang pertama tadi. So, fungsi kuadratik mempunyai buruk benar. Awak faham lah. Mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okay, lepas tu graf ni dia minimum. Okay, graf ialah satu parabola melalui titik minimum. Minimum dan mempunyai dan menyilang ataupun menyentuh, sama je maksud dia, menyilang pasti X pada dua titik. Okay, ini cara penerangan dia.
So nak tahu dia nyentuh 1, 2 atau tak sentuh, guna calculator. And then untuk C, okay, untuk C sama juga, awak tekan calculator. Dia punya A adalah okay, dia punya A 4, B dia negatif 8 dan C dia 5. Kalau awak tengok dekat kalkulator awak tu, dia dekat atas tu awak perasan kat sini dia tulis R macam ni. 1 kan. Dia bagi jawapan dia X1 sama dengan 1. And then X2 sama dengan 2. Tapi ni bukan, 1 juga kan. Tapi ni bukan jawapan dia. So kalau ada ni, maksudnya dia tiada punca yang nyata. Okay, so kena hati-hatilah bila awak nak cari jawapan. Kadang-kadang student boleh buat silap kat sini lah. Dia ingatkan ni jawapan dia, ni bukan. So dia tidak menyentuh. So bila awak lukis, okay, sebab dia positif, so senyum. So kawasan dia dekat atas. So ni X pasti X kan. So fungsi kuadratik tidak mempunyai punca nyata. Punca yang nyata. Buruknya, sorry. Okay, lepas tu graf ialah satu parabola melalui titik minimum titik minimum dan berada di bawah, di atas paksi X. Kenapa kat atas? Sebab kalau lukis kat paksi kalau lukis kat bawah paksi, contoh macam ni kan. Okay, macam ni. Tapi sebenarnya dia boleh letak kat atas. Jadi nyentuh kat sini kan. So ni bukan lah. Sebab tu kita letak dekat atas. Sebab dia tak akan sentuh langsung paksi X. Tapi dia boleh sentuh paksi Y. Cuma tak boleh sentuh paksi X. Okay. So kalau untuk yang masam, yang maksimum, dia berada di bawah lah. Sebab dia tak boleh sentuh langsung paksi X. Sebab kalau kita letak dekat atas, macam ni, tapi dia boleh ke bawah lagi, sambung lagi. Menyebabkan di 2 titik. So tak boleh. So ni cara kita nak lukis bila untuk yang tiada punca. Okay, so cara nak jawab yang ni, awak tengok dia senyum ke masam melalui titik A. Lepas tu guna calculator, check dia punya nilai punca dia. Adakah punca yang sama, berbeza atau tiada punca. Lepas tu lukis lah. And then terang sikit lah dia punya penerangan berdasarkan jawapan ni. Okay, next kita pergi soalan nombor 2. Cari nilai-nilai H. Okay, nilai-nilai mungkin kita dapat lebih daripada 1. Yang mungkin jika graf bagi fungsi kuadratik berikut menyentuh paksi X pada satu titik sahaja. Maksudnya kita akan guna B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okay, so kita just masuk je dalam persamaan tu. Okay, so kita tengok dulu. So untuk yang nak jawab soalan ni, kena tengok kena hati-hati untuk melihat dia punya A, B dan C. Okay, untuk soalan ni dia punya A adalah 1 sebab X kuasa 2 1. Okay, and then dia punya B negatif 2H dan C dia 2 tambah H. Okay, just masuk je. Jadi negatif 2H kuasa 2 tolak 4, A dia 1, C dia 2 tambah H sama dengan kosong. So negatif 2H kuasa 2 akan dapat 4H kuasa 2 tolak. Okay, so kalau yang ni, kalau awak keliru boleh darab dulu yang ni. Okay, so kita darab dulu yang tu. 4 darab 1 adalah 4. Dan kurungan 2 tambah H. Okay, so 4H kuasa 2 tolak 4 darab 2 adalah 8. Tolak tolak positif tolak. Okay, 4 darab H dapat 4H sama dengan kosong. So dapat dalam bentuk satu kuadratik lah. Bila awak susun jadi macam ni. So bila kuadratik awak kena guna calculator mencari jawapan. Okay, awak tekan calculator awak akan dapat 2 jawapan iaitu H tolak 2, H tambah 1 sama dengan kosong. Maaflah pen ni tak apa nak elok sangat.
So, yang pertama 2. Yang kedua adalah negatif 1. So, ni jawapan dia. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua dia punya A adalah 1 dan dia punya B yang ni. Kalau expand, akan dapat negatif H tolak 3. And then yang C 3H tambah 1. Okay, so just masuk je. Okay, plan A. Ini B. So, negatif H tolak 3. Sebenarnya kalau awak ambil H tambah 3 kuasa 2 pun sama je jawapan. Cuma kalau awak tak nak keliru, awak guna je, awak expand je. Okay, dia macam ni. Tolak 4. 1 dia punya H, C. 3H tambah 1. Sama dengan 0. So, bila awak kembangkan yang ni, awak akan dapat H kuasa 2 tambah 6H tambah 9. So, yang ni dapat dulu. Dapat 4. 3H tambah 1 sama dengan 0. Okay, kembangkan lagi. So, negatif, okay, dapat negatif 12H tolak 4 sama dengan 0. Okay, awak dapat kuadratik juga yang ni pun. So, H kuasa 2, 6 tolak 12 dapat negatif 6H. 9 tolak 5, 9 tolak 4 dapat 5. Okay, ni kalkulator akan dapat 2 jawapan lah. H tolak 5, H tolak 1 sama 0. So, akan dapat H sama dengan 5 dengan H sama dengan 1. Okay, ni jawapannya. Okay, next kita pergi soalan nombor 2. Nombor 3. Cari jumlah nilai Q jika graf bagi fungsi berikut menyilang pada 2 titik. So, maksudnya awak kena guna B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar pada 0. Okay, so untuk yang A ni, awak kena hati-hati sebab okay, dekat sini X kuasa 2, 5X kuasa 2. So, kalau nampak kat sini, QX, sini QX, sini ada X. Sebab bila awak expand, awak akan dapat QX kuasa 2. So, maksudnya yang ni bukan B. So, awak kena expand dulu. Okay, bila awak expand, awak akan dapat 5X square tolak QX square tolak 4X tolak 2. So, maksudnya dekat sini, dia punya A adalah 5 tolak Q. Sebab X kuasa 2. Dan B dia negatif 4. Dan C lah negatif 2. So, sebab tu kadang-kadang student boleh buat silap sebab dia ingat yang ni jawapan B. So, bukan. Okay, so kita masuk dalam formula. Negatif 4 kuasa 2 tolak 4. A dia 5 tolak Q dan C dia adalah negatif 2. Lebih besar pada 0. So, negatif 4 kuasa 2 adalah 16. Okay, so cikgu mudahkan yang ni dulu. Negatif 4 dan negatif 2 dapat positif 8 kurungan 5 tolak Q. Kalau awak rasa awak boleh laju, teruskan je. Ni cikgu tunjuk yang slow motion punya. So, 16 tambah, okay, 8 darab 5, 40. Tolak 8 darab Q. Okay, 8Q lebih besar pada 0. Okay, 16 tambah 40, 56. So, yang ni negatif 8Q lebih besar pada negatif 56. Kita pindahkan ke sini dapat negatif. So, Q, okay, ingat bila negatif kat sini nak pindah sana. Sebab dia bersama dengan Q ni, kita kena ubah dia punya bentuk ni. So, dapat negatif 56 bahagi negatif 8. So, bila awak bahagi, awak akan dapat positif lah. Sebab dua-dua negatif kan. 56 bagi 8 dapat 7. So, ni jawapan dia. Okay, untuk yang B. Okay, untuk yang B pun sama kan. Awak kena kembangkan dulu. Sebab Q darab 1, Q saja. Dia tak ada X. So, maksudnya dia bukan B. So, kita kembangkan. Yang ni tak perlu kembang tak apa. Sebab yang ni dia memang darab dengan X square. So, maksudnya ni dia punya A. So, Q tambah 2. Tapi kalau awak keliru, awak kembang je. Nanti awak nampaklah mana A, mana B, mana C. Tambah Q tolak 2QX tolak 5. Okay, cikgu susun sini nak tunjuk mana A, mana B. So, ingat A dia bersama dengan X kuasa 2. So, B adalah dia bersama dengan X. So, dia punya B negatif 2Q. Dan C adalah Q tolak 5. Okay, lepas tu masuk dalam formula.
Negatif 2Q kuasa 2 tolak 4. Q tambah 2. Q tolak 5 lebih besar pada kosong. So, negatif 2Q kuasa 2 akan dapat 4Q kuasa 2 tolak 4. Okay, cikgu cuba kembang dulu yang ni. Cikgu cuba bracket kembang yang ni. Q dapat Q kuasa 2 tolak 5Q tambah 2Q tolak 10 kan. Lebih besar pada kosong. So, pemudahkan lagi. Dapat Q kuasa 2, negatif 5 tambah 2 dapat negatif 3. So, tolak negatif 3Q tambah, bukan tambah ni, tolak kan. Tolak 10. Lebih besar pada kosong. Lepas tu bawa kembangkan. Okay, dapat 4Q kuasa 2, negatif positif. 4 dan 3, 12Q. Negatif 4 dan negatif 10 dapat positif 40. Lebih besar pada kosong. So, yang ni boleh potong, hilang. So, yang tinggal 12Q tambah 40 lebih besar pada kosong. Okay, pindahkan 40 dapat negatif 40. Allah, turutnya, sorry. And then Q lebih besar pada negatif 40 bahagi 12. Okay, kecilkan akan dapat jawapan negatif 10/3. Okay, last kali soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Cari julat. So, ingat kalau cari julat antara bentuk besar atau kecil. Jika graf bagi fungsi kuadratik tidak menyilang, maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Okay, untuk yang A ni dia senang je, direct je. Kita boleh ambil A dia adalah R, B dia 4, C dia 6. So, 4 kuasa 2 tolak 4 A, R, C negatif 6 lebih kecil pada kosong. 4 kuasa 2 16 tolak okay, 4 darab R. Okay, buat satu dulu. 4 darab R negatif 6. So, 16 negatif positif. 4 darab 6 adalah 24 R. Lebih kecil pada kosong. Okay, pindahkan 16. Akan dapat negatif 16. And then negatif 16 awak bahagi dengan 24. So, dapatlah jawapan dia negatif 2/3. Okay, last sekali B. Okay, yang ni tak payah kembang pun tak apa sebab A dia R. Okay, dia punya B memang 2R tambah 4 sebab dalam bracket ni akan ada dengan R. Dan C dia R tambah 7. Okay, so masuk je formula 2R tambah 4. Oh, sorry. Okay, 2R tambah 4 kuasa 2. Okay, tolak 4. R dia, sorry, A dia R dan C dia adalah R tambah 7. Okay, cukup kosong. Sorry, tulisan dah buruk dah. Okay, awak kembangkan yang ni, awak dapat 4 R kuasa 2 tambah 16R tambah 16 tolak. Okay, yang ni 4 darab 1 adalah 4. So, 4 dalam kurungan R tambah 7. Okay, so kembangkan lagi. 16 tolak 4R tolak 28. Cepat kosong. Ada silap mana ke? Oh, sorry, sini A dia R kan? Okay, sorry, sini R. So, sini ada R, sini ada R square, sini ada, sorry, tak punya error. So, yang ni boleh potong. So, 16 tolak 28, awak dapat negatif 12R tambah 16 lebih kecil pada kosong. Okay, lepas tu pindahkan 16, dapat negatif 16 kat sini. So, R adalah lebih kecil negatif 16 bahagi negatif 12. So, akan dapatlah oh, sorry, dia dah negatif kan? So, pindah dah. So, lebih besar. Lebih besar. Kecilkan dapat 4/3.
Okay, ini jawapan dia. Okay, so cikgu harap awak boleh faham penerangan ni. So, cuma ingatlah kalau untuk punca nyata yang sama ataupun dia kata menyilang satu titik je, maksudnya kita guna lebih sama dengan kosong. Kalau soalan tu cakap mempunyai dua punca nyata yang berbeza ataupun menyilang 2 poin, maksudnya itu adalah lebih besar daripada kosong. Kalau dia cakap tiada punca ataupun menyilang paksi X tu tidak menyilang, maksudnya lebih kecil daripada kosong. Okay. So, kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Syu. Okay, terima kasih semua. Bye.